Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk bahasa Melayu tahun 3, kali ini kita akan belajar tentang tajuk kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang duduk di depan kata nama atau frasa nama. Ia juga berfungsi untuk menyambungkan frasa-frasa di dalam ayat. Antara contoh kata sendi nama ialah yang pertama dari, yang kedua daripada, yang ketiga ke, yang keempat kepada, yang kelima pada, dan yang terakhir ialah di. Okey, kita pergi kepada satu persatu contoh. Yang pertama ialah dari. Okey, untuk kita senang faham pasal dari, kita ingat hukum mat. Hukum mat iaitu masa, arah dan tempat. Selain daripada hukum mat ni iaitu masa, arah dan tempat, kita tak boleh guna kata sendi nama dalam ayat. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, saya berasal daripada Pahang. Salah, kerana Pahang ialah nama tempat. Okey, kita ingat balik hukum mat tadi. Masa, arah dan tempat menggunakan kata sendi nama dari. Disebabkan Pahang itu adalah tempat. Jadi ayat yang betulnya ialah saya berasal dari Pahang. Okey, contoh yang kedua, baju saya lebih cantik dari baju awak. Ayat ini salah kerana baju bukanlah tergolong dalam hukum mat iaitu masa, arah ataupun tempat. Jadi tak boleh guna kata sendi nama dari. Ayat yang betulnya ialah baju saya lebih cantik daripada baju awak. Jadi itu antara contoh-contoh kata sendi nama dari dan daripada. Okey, sekarang kita pergi ke contoh seterusnya iaitu kata sendi nama di dan pada. Kata sendi nama di digunakan untuk tempat. Contohnya di rumah dan di kedai. Kata sendi nama pada pula digunakan untuk masa, orang dan binatang. Kita pergi kepada contoh ayat yang pertama, pada hari itu. Kerana hari ialah masa, kita tak gunakan di hari itu. Salah kerana di hanya digunakan pada tempat, sedangkan hari bukan tempat. Jadi salah penggunaan di pada ayat tersebut. Okey, contoh yang seterusnya ialah buku itu ada pada Ali. Kata sendi nama pada digunakan kerana Ali ialah manusia. Buku itu ada di Ali salah kerana kata sendi di hanya digunakan pada tempat. Contoh bagi kata sendi nama di pula ialah yang pertama, saya berada di sekolah. Yang kedua, dia tinggal di sana. Dan yang ketiga, telefon saya berada di atas meja. Kesemuanya adalah tempat selepas kata sendi di. Kata sendi di perlu ditulis jarak dengan tempat. Maksudnya, kalau di sekolah, di dan sekolah perlu dijarakkan dalam penulisan kita. Contoh lain, di kedai. Di dan kedai kita perlu jarakkan. Contoh kata sendi nama lain iaitu kepada, untuk orang dan benda abstrak. Kemudian ke untuk masa, tempat dan benda yang tidak bernyawa.
Contohnya, dia menyerahkan surat itu ke pihak sekolah. Ke ialah kata sendi yang salah dalam ayat tersebut kerana pihak sekolah ialah orang. Jadi, kata sendi yang sesuai ialah kepada. Dia menyerahkan surat itu kepada pihak sekolah. Kata sendi yang seterusnya ialah dengan. Dengan bermaksud menyatakan makna bersama atau bandingan. Contoh ayat, markah peperiksaan Alia sama dengan Ali. Kata sendi nama yang seterusnya pula ialah hingga. Hingga bermaksud menunjukkan masa, tempat dan had waktu. Contoh ayat ialah ayah bekerja hingga lewat malam. Kata sendi nama yang seterusnya ialah sejak. Sejak bermaksud menyatakan makna suatu jangka masa. Contoh, dia pandai sejak kecil lagi. Kata sendi nama yang seterusnya pula ialah seperti, menunjukkan persamaan dengan yang lain. Contoh ayat, keadaan di rumah sunyi sepi seperti di perpustakaan. Seterusnya, tentang. Tentang ialah menyatakan makna bagi sesuatu. Contoh ayat, dia bercerita tentang kehidupannya. Dan yang terakhir ialah akan atau terhadap, menunjukkan emosi dan sikap. Contoh ayat, dia mengambil berat terhadap ibu bapanya. Dan ayah terlalu sayang akan keretanya. Selesai sudah pelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar.